lambang PAS yang mengganggu ketenteraman awam, ini bukan penyokong kita. Ini satu stage, satu sandiwara untuk memburukkan PAS dan rakan-rakan pembangkang dan menakut-nakutkan pengundi untuk mengundi pembangkang pada kali ini. Berkenaan dengan hutang negeri Johor, kerana saya sebut Johor secara spesifik kerana Tan Sri Muhyiddin datang dari Johor. Dia telah mengatakan Kelantan akan bankrupt. Saya harap dia semak balik kedudukan Johor yang diambang bankrupt. Johor selain daripada mempunyai hutang state to federal government, dia juga ada hutang dengan agensi luar yang telah disusun oleh CDRC semasa saya jadi ahli parlimen dulu. Dan saudara boleh buka laman web CDRC. Saya pun ada print out kopi untuk saudara-saudari semua. CDRC telah ditubuhkan selepas krisis ekonomi tahun 97 untuk menyusun semula hutang-hutang ke pelbagai pihak. Dan antara yang disusun ialah hutang JCOM, Johor Corporation, bersekali dengan hutang kerajaan negeri Johor, di mana selain daripada kerajaan Johor mempunyai hutang kepada kerajaan persekutuan, anak syarikat utamanya Johor Corporation dan segala subsidiarisnya mempunyai hutang yang digabungkan sejumlah 4 bilion ringgit. 4 bilion, 4B. Dan kalau tidak disusun semula pada waktu itu, Johor Corporation akan digulung. Dan akhirnya disusun semula. Dan tarikh pembayaran balik susunan semula ini sudah hampir. Dan apabila berlaku penyusunan semula ini dalam perjanjian di antara Johor Corporation, ialah Johor Corporation telah menyerahkan hutang ini kepada kerajaan negeri Johor. Dia transfer the loan tu from subsidiary kepada state government. Dan kerajaan negeri Johor telah menggunakan tanah-tanah kerajaan negeri Johor as a collateral, sebagai jaminannya. Dan tidak pernah berlaku, saya rasa, negeri lain menggunakan tanah-tanah kerajaan as a collateral. Kesannya ialah juga sekiranya loan ini tidak dapat di-serve bila tiba masanya, kerajaan negeri Johor boleh diisytihar bankrupt dalam tempoh 14 hari mengikut perjanjian dengan creditors. Dan sebahagian besar creditors ini adalah foreigners. Foreigners adalah pihak luar yang tidak akan mungkin bertelangsur ataupun mengamalkan sikap prihatin ataupun kesian belas. So within 14 days, jika kerajaan Johor tidak dapat melunaskan hutang mereka, kerajaan Johor boleh diisytiharkan bankrupt dan segala tanah kerajaan Johor yang diletakkan sebagai collateral boleh diambil alih oleh creditors. Dan dalam laman web CDRC, saudara-saudari boleh akses sendiri. Dakwaan saya adalah berasaskan dokumen-dokumen, data-data dan juga open information yang saudara-saudari sendiri boleh semak. Jadi kerajaan kedudukan kewangan Johor adalah kritikal. Saya berharap Tan Sri Muhyiddin bersedia menerima hakikat ini dan buka mata balik dan merenung bagaimana keadaan ini boleh berlaku dan tidak menyerang orang lain secara membabi buta. Isu ketiga yang saya nak kemukakan pada tengah hari ini ialah berkenaan dengan penjualan tanah Universiti Malaya kepada Glomax. Saudara telah, kalau saudara masih baik ingatan, kerana sebahagian kita orang Melayu, tetapi orang Melayu yang masih kuat ingatan, pada bulan Julai tahun 2007, Perdana Menteri dalam laporan muka depan Mingguan Malaysia telah menegaskan bahawa tanah Universiti Malaya tidak akan dijual pada mana-mana private entity, pada syarikat-syarikat swasta. Front page report at that time, headline oleh Mingguan Malaysia, penyataan oleh Perdana Menteri sendiri. Sekarang tanah itu telah disahkan dijual kepada Glomax dengan harga 200 juta plus ke semua sekali ke bayaran yang akan diperoleh oleh Universiti Malaya ialah 312 juta saja. Iaitu 200 juta nilai tanah dan 112 juta keuntungan ataupun premium daripada penjualan tersebut. Sedangkan mengikut nilaian, tanah tersebut bernilai 500 juta ringgit. The minimum valuation of that land, 500 juta. Tetapi hanya dikenakan bayaran 200 juta ringgit, 300 juta adalah keuntungan percuma oleh Glomax. Dan salah seorang yang menerima faedah daripada exercise ini, transaction ini, ialah
adik Timbalan Perdana Menteri, iaitu Saudara Johari Abdul Razak. Dan saya bertanggungjawab dengan kenyataan ini. Jadi Timbalan Perdana Menteri telah menggunakan kuasanya ataupun kedudukannya dalam kerajaan membolehkan satu transaksi bersifat nepotisme dengan menjual satu tanah yang berprestij dan mempunyai heritage, dan juga satu tanah yang kita kira patut di-conserve untuk tujuan-tujuan sedia ada, satu tapak universiti yang negara-negara lain mereka preserve it. Mereka tak mungkin lelong ataupun gadai ataupun jual ataupun beri pada orang lain di tengah-tengah pusat yang begitu mahal harganya. Tetapi akhirnya tanah ini jatuh kepada Golamax, dan antara yang menerima manfaat ialah adik Timbalan Perdana Menteri. Dan poin saya ialah jika sekiranya ini diamalkan, tidak mustahil Kelantan yang beria ditawan oleh Barisan Nasional, banyak lagi aset-aset ataupun khazanah Kelantan akan tergadai, sama seperti tanah Universiti Malaya kepada adik Timbalan Perdana Menteri sendiri. He is the owner. Dia ada some shares. He is behind. Dia ada stake, some stake dalam tu. You can read it in The Age pun ada. It's open info. Everybody know that the price of that land is 500 million.